Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat datang kepada pelajar PSM 1 dan juga tahniah kepada pelajar yang sedang mengambil PSM 2 kerana telah berjaya sampai ke tahap ini. Okey, untuk makluman anda, PSM Talk Series 1 ni dibuat secara rakaman kerana sahabat-sahabat kita yang sedang menjalani work-based learning di industri. PSM Talk Series ni terbagi kepada 3 yang mana korang wajib ambil ketika projek sarjana muda. Okey. So, kita ada PSM Talk Series 1 iaitu briefing yang mana apa yang kita sedang lakukan hari ini. Okey. So, briefing ni lebih kepada taklimat tentang timeline PSM 1 dan PSM 2. Waktu bila korang nak buat nak appoint supervisor, waktu bila tarikh akhir untuk appoint co-SV, waktu bila nak pilih tajuk, waktu bila nak submit report. Okey. Dan sebagainya lah. Okey. And then kita akan ceritakan di mana korang nak akses maklumat. Okey. Untuk pengetahuan korang, setiap maklumat tentang PSM ni kita akan update dari semasa ke semasa. So dekat mana kita nak akses maklumat tu lah. Okey. Kemudian macam mana nak pilih kategori PSM. Okey, kat sinilah dekat briefing ni kita akan tekankan. Okey, kemudian kita ada PSM Talk Series 2 iaitu metodologi yang akan diberi oleh pensyarah daripada FTK. Okey, so tarikhnya ialah 28 Mac 2024. Waktunya akan diberitahu kelak. Okey, kemudian kita ada PSM Talk Series 3 iaitu Nutrition yang mana akan disampaikan oleh PTTA. Okey, so akan dibuat pada 4 April 2024, masa akan diberitahu kelak. So untuk nutrition ni kita akan kupaskan tentang di mana kita nak akses sumber-sumber maklumat. Okey, so dekat sini nanti. Ini ialah carta organisasi untuk jawatankuasa PSM FTK untuk semester ini, iaitu semester 2, sesi 2023-2024. Jawatankuasa ini berada di bawah portfolio Timbalan Dekan Akademi dan Antarabangsa iaitu Dr. Abdul Fatul Hakim bin Zulkifli. Bersama-sama dengan kami, kita ada Profesor Dr. Chan Chee Ming sebagai penasihat. Okey. Dan saya sebagai penyaras fakulti. Bersama-sama dengan saya, kita ada beberapa penyaras jabatan iaitu Dr. Nurul Hidayah di JTKA, Dr. Azwin Aida di JTKI, Dr. Rahim di JTKM, Dr. Mazatul Zihar di JTKK dan Profesor Madya Kartigesu di JTKP. Dan di bawah penyaras jabatan, kita ada wakil untuk setiap program di sini. So, jika ada permasalahan, boleh berhubung dengan wakil-wakil di sinilah. Okey, ini ialah PSM timeline untuk semester ni. Okey, ini tertaluk untuk kedua-dua ni lah. Untuk PSM 1 dan PSM 2. Okey, ini ialah student version. Kalau untuk staff punya version lain, kita boleh tengok kat website. Okey. So, apa guna timeline ni? So, timeline ni ialah dia mengandungi tarikh-tarikh penting yang korang kena take note. Okey. So, dekat sini pada week pertama daripada 19 hari bulan hingga 21 Mac korang kena select supervisor. Okey, kemudian 21 hari bulan korang kena attend PSM Talk Series 1 iaitu hari inilah. So dekat sini kita nak highlight tentang beberapa perkara PSM punya timeline, nak ceritakan tentang one stop center PSM, dekat mana korang kena akses maklumat berkaitan PSM. Okey. Kemudian
penerangan tentang projek kategori selection. So dekat sini. Pada minggu kedua, okey, korang kena submit tajuk PSM korang lah, tajuk projek korang. So mostly dah ada dah tajuk sebelum appoint ni lah, appoint supervisor, korang dah ada tajuk dah. Okey, dan ada sebilangan yang masih belum ada tajuk. So dekat sini korang kena submit tajuk projek korang di SMAP online daripada 25 hingga 28 Mac 2024. So pada 28 Mac kita ada PSM Talk Series 2 metodologi. Yang dekat sini kita akan kupaskan tentang penulisan tesis lah. Okey. Macam mana kita nak jalankan projek. Okey. Daripada 2 hingga 4 April pula, pada minggu ketiga, kita ada title vetting process. So, tajuk yang kita submit dekat SMAP tadi akan dinilai, akan disemak oleh pensyarah-pensyarah yang lain lah. Okey. So, dia orang akan bagi komen jika perlukan penambahbaikan ataupun tak. Okey. Kemudian pada 4 April, kita ada PSM Talk Series 3, iaitu Literation, yang akan dijalankan mungkin secara online, yang akan disampaikan oleh PTTA. Okey, pada minggu ke-5 ialah deadline untuk submit borang lantikan co-supervisor. So, ada sesetengah pelajar yang ada penyelia bersama. Jadi pada waktu ini adalah tarikh akhir untuk penghantaran borang appointment. Okey. Pada minggu ke-7 ialah deadline untuk pilih kategori projek. 2 Mei ni. Okey. So ni nanti saya akan ceritalah. Okey. Dan pada minggu ke-11 ialah due date submission report kepada supervisor. So kalau macam PSM 1 korang punya ni lah proposal lah. Untuk PSM 2 ini deadline untuk submit project report kepada supervisor. So pada waktu ni supervisor akan semak ni lah report korang. Okey. Pada minggu ke-12 ialah due date untuk submit report yang telah disemak oleh SV dan diperbetulkan oleh korang lah. So lepas SV semak, korang akan improvise and then submit kepada panel pada sebelum 6 Jun. Okey. Pada ketika ini yang korang kena submit ialah project proposal untuk PSM 1 ataupun final report untuk PSM 2 dan juga dengan form C, iaitu SV Declaration Form. Okey, kat mana nak dapat form tu nanti saya akan ceritakan kemudian. Okey, jangan skip setiap minit yang saya ceritakan dalam video ni. Okey, pada minggu ke-14 kita ada sesi pembentangan. Okey, so pembentangan untuk PSM 1 akan dibuat pada 19 hari bulan dan PSM 2 pada 20 hari bulan. Tapi bergantung kepada masa panel tersebut. Okey. Sebab ada setengah pensyarah dia komitmen dia banyak. Jadi mungkin tarikh tu kena ni lah, kena confirmkan dengan panel. Okey. So pada minggu ke-17 ialah final submission untuk PSM 2. So pada minggu ke-14 ni bila dah present PSM 1, so PSM 1 dia tak terhenti kat situ dia akan meneruskan keep going dia punya study dia. Okey. So yang untuk PSM 2 selepas Q&A session biasanya dia akan buat ni lah pembetulan pada final report dan juga technical paper. So akan submit pada 11 Julai 2024 dekat sini. Okey, itu serba sedikit tentang PSM timeline. Okey, ini belum finalize lagi. Kita akan update dari semasa ke semasa.
Dekat mana korang nak dapatkan maklumat berkaitan dengan PSM? So dekat sini kita di FTK kita ada laman web rasmi kita sendiri iaitu ftk.edu.my. Okey. So korang boleh buka browser korang. Okey. Just type FTK UTHM. Okey. So klik di sini. Okey, korang scroll bawah. Okey. Korang cari projek sarjana muda. Korang klik and then semua maklumat tentang PSM akan terpapar di sini. Okey. So dekat sini kita layout ni saya takkan ubah. Okey. Kita JKPSM takkan ni lah, takkan ubah layout kat sini. So dekat sini ialah poster tentang talk series akan diupdate dekat sini. Okey. Untuk PSM timeline kita akan update di sini. Okey. So yang kuning ni ialah student version. Yang biru ni ialah staff version. So korang tak perlu ni lah, tak perlu tengok pada bahagian ni. Okey. Kemudian ini ialah apa-apa aktiviti seperti talks ni kita akan update dekat sini. So yang history semua masih berada di sinilah. So boleh tengok yang previous punya series, talk series kat sini. Okey. Pada bahagian sini, okey, kita ada PSM guideline, guideline of EPSM, macam mana nak guna EPSM untuk pelajar, untuk isi logbook, untuk e-report, untuk PIAT positing system, ada thesis writing guideline, okey. Ada title revision punya guideline. Kalau ada tajuk nak ubah, kita boleh tengok dekat sini. Okey. Kemudian kita ada borang-borang kat sini. Form F, Form C, Form I semuanya dekat sini. Okey. And then kita ada claim guideline kat sini. Yang ni penting ni. Ini duit ni. Okey. So kebiasaannya waktu kita buat projek, okey, kita mesti ada buat pembelian kan. So setiap pembelian tu kita mungkin boleh claim dekat sini. Okey. So borang tuntutan semua boleh dicapai dekat sini. Okey, sini ialah makluman tentang proses claim. Okey. Untuk tahun ini kita ada bajet untuk claim. So maksimum biasanya untuk seorang student ialah RM300 sahaja. Okey. Walaupun tak cover semua, dapat mengurangkan sikit beban, alhamdulillah. Okey. So sini ialah step-step nak buat claim. So korang boleh download dekat sini borang, and then kena dapatkan pengesahan daripada supervisor, and then submit ke fakulti. Selepas submit ke fakulti, korang kena isi form online ni lah, Microsoft Form, untuk rekod yang korang ni dah hantar permohonan. Okey. So setiap makluman dekat sini kita akan update ni lah dari semasa ke semasa. JKPSM akan update dari semasa ke semasa. Okey, sama dekat sini. Untuk submission punya flow, submission thesis, sini kita akan bagi dia punya ni, flow proses. Sama juga dekat sini pun kita akan kemaskini dari semasa ke semasa lah. So korang kena keep tengok website ni. Okey. Untuk rubrik assessment form kat sini. Okey. So apa penting rubrik assessment form ni? Ini yang nak tentukan dekat bahagian mana yang korang perlu tackle. Nak maintain markah full mark tu kan. Okey. Dekat mana yang korang kena tackle. So korang kena baca ni lah rubrik untuk assessment. Okey.
Macam mana nak tulis tesis? Sini ada guideline tulis tesis. Korang just klik. Dia akan bawa ke pautan ni. Ni kena baca ni. Okey. Macam mana nak guna EPSM? Ada kat sini. Just klik. Okey. So kat sini macam mana korang nak pilih kategori, nak pilih bidang. Semuanya ada dekat sini. Okey. Kemudian e-logbook punya ni guideline macam mana nak isi. Okey, semuanya korang boleh akses dekat website ni lah. So that's why saya sebut sebagai one stop center. Okey. Bercerita tentang projek kategori. Projek kategori ni digunakan sebagai guideline ataupun framework kepada student dalam menyelesaikan projek sarjana muda ni. Okey. So, projek kategori ni ada 4 kategori. Yang pertama ialah practice based or laboratory equipment involvement. Second one is simulation modeling based. The third one is statistical analysis or data development, and the fourth is case study. Okey, yang pertama tadi ialah practice based or laboratory equipment involvement ni, dia lebih kepada practical ataupun experimental work. Okey. So projek ni dia fokus kepada design dan development prototype ataupun lebih kepada hands on yang melibatkan peralatan makmal untuk achieve outcome projek tu. Okey, sebagai outcome dia, development of project ni perlu comply dengan standard engineering teknologi punya requirement. Okey. So yang kedua ialah simulation modeling based project. So kategori ni dia fokus kepada development of simulation modeling ataupun dia lebih kepada design algorithm dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan engineering teknologi. Okey. Yang ketiga ialah statistical analysis or data development. So kategori ni dia fokus kepada development of computer literacy program. Okey. So dia menggunakan program komputer untuk kumpul dan analyse data di dalam engineering teknologi punya bidang. Okey, tanpa menggunakan perisian kejuruteraan. Okey, tanpa menggunakan technical engineering software. Okey. Yang keempat ialah case study. Di mana projek ini dia fokus kepada literature or case studies dalam spesifik engineering teknologi punya isu. Okey. So data daripada projek ni boleh jadi data pemerhatian ataupun interpretation or a critical literature review. Okey. So dalam projek ni dia punya discussion and conclusion ni memang sangat penting. Ada projek yang berada di dalam salah satu kategori saja, dan ada projek yang berada di bawah beberapa kategori ni. Walau bagaimanapun korang kena pilih hanya satu saja. Okey. Bila ada banyak kategori ni, macam mana nak pilih salah satu? So, korang kena pilih berdasarkan susunan nombor ni. Okay, the selection of category should be based on the priority according to the sequence from 1 to 4. Okay, so sebagai contoh, okay, kita ada satu projek yang mana kita perlu study dan solve masalah untuk ventilation sebuah bangunan ni menggunakan simulation. Okey. So ini adalah real case di dalam sebuah bangunan lah. So kita boleh kategorikan dia sebagai case study. Okey. Kemudian projek tu melibatkan simulation. Okey. So kat sini dia ada dua kategori lah. So satu simulation dan satu case study. Okey. Jadi macam mana kita nak pilih salah satu ni? Sebab kita hanya kena pilih hanya satu. Okey. So dekat sini, the selection of category should be based on the priority according to the sequence from 1 to 4. So dekat sini, di dalam sequence 1 hingga 4 ni,
kita kena pilih yang simulation tadilah. Okey, simulation modeling base. Okey, sebab dia berada pada paling atas. So kalau contoh ada kajian, ada projek yang ada practice base dan simulation base. Maknanya dia buat comparative study, numerical study dan dia buat comparison antara numerical dan experimental. Okey, so dia punya kategori ni ialah practice base. Okey. Tarikh akhir untuk pemilihan projek kategori sini ialah pada 2 Mei 2024. Jadi korang kena isi sebelum tarikh ni. Okey. Jika projek korang ni ada melibatkan industri. Okey, setengah kajian tu dia cuba menyelesaikan masalah dekat industri. Okey. So kena submit sekali apa-apa bukti sama ada NDA, MOU, MOA, surat apa-apalah. Okey, sertakan sekali. Yang ni boleh hantar di author. Yang tadi kena hantar dekat SMAP lah. Pemilihan kategori tadi dekat SMAP. So yang ini hantar di author. Universiti sangat menggalakkan student dia engage dengan projek yang melibatkan permohonan patent ataupun copyright. Walau bagaimanapun, mana-mana design and product ataupun patent yang datang daripada hasil projek pelajar ialah di bawah copyright UTHM. Okey. So sebagai contoh, andai kata korang dalam projek korang ni korang design ketupat. Okey. So korang boleh korang hasil kerja ni korang tengok ketupat berbentuk bola ni, berbentuk sfera ni ada potensi untuk boost market lah. Korang tengok dia ada commercial value apa semua kan. So korang rasa korang nak patent. So memang digalakkan untuk patent projek ni lah. Tapi bila korang patent ni dia under UTHM punya copyright. Seterusnya ialah content in report. Apa yang perlu ada di dalam report? Kalau kita tengok kat sini, hanya ada sikit je perbezaan antara PSM 1 dan PSM 2. Okey. So PSM 1 ni dia tak habis lagi. Dia hanya sampai kepada metodologi dan expected result. Okey, so that's why kita panggil dia proposal report. Kalau PSM 2 ni dia dah complete dah. So that's why kita sebut dia sebagai project report. Okey, apa yang sama kat sini ialah format. Table of content, list of figure, list of table, list of appendix. Okey, so format ni sama. So that's why inilah. Okey. So introduction. Introduction ni dia ada background of study, dia ada penyataan masalah, problem statement, and then objektif kajian korang. Okey. So benda ni korang dah buat waktu PSM 1 ni dulu. So that's why PSM 2 ni dah ada lah. Okey. And then literature review. Literature review ni korang buat kajian, korang study, tengok data-data yang sebelum ni lah. Apa researcher lain dah buat sebelum ni. So data tu korang ambil, korang nilaikan, korang pilih, okey, menyumbang kepada metodologi. Okey, untuk PSM 1 ni biasanya dia sampai expected result. Okey, sebab bendanya belum buat. Okey, tapi kalau dah buat, korang boleh run eksperimen ke apa-apa pada semester yang awal ni. Okey, itu memang bagus lah. Jadi kalau macam tak ada, expected result ni kena ada. Okey, daripada method korang ni, korang expect apa hasil kajian yang akan datang. Okey, wajib tulis ni Okey, and then apa-apa penulisan mesti ada conclusion. Apa yang korang nak sampaikan sebenarnya ni? Okey, so kena ada conclusion. Okey, and then disebabkan korang ada buat literature review, so of course lah ada reference. So reference ni penting lah. Nak tahu sumber korang ambil ni sumber yang sahih ke bukan. Okey, ada dekat internet ni dah macam-macam penulisan dah kita tengok dekat internet.
Sekarang ni semua sumber di ujung jari. Okey. Kita buka je internet, macam-macam kita boleh dapat. Tapi sumber sahih sahih ke bukan? Kesahihan tu meragukan lah. Jadi dekat reference ni kita tengok. Korang ambil rujukan ni dekat mana? Okey, kemudian appendix. Kalau ada table atau figure yang terlalu besar apa semua, korang boleh letak dekat appendix ni lah. Okey. And then Vita. Vita ni optional. Vita ni ialah butiran tentang penulis. Kira ni simple-simple lah. Menceritakan tentang penulis. Kalau korang penulis, Vita ni nama korang lah. Korang dilahirkan kat mana, belajar kat mana, membesar kat mana, apa semua kan. Simple je. Okey, untuk PSM2 dia dah run eksperimen, dia dah run study, and then mesti ada result and discussion. Okey, so Vita ni adalah sebab dia dah fully complete report. Okey, so ini penting So macam mana nak tulis report? Jadi jangan pening-pening. Okey, korang buka je website FTK ni tadi. Korang tengok Guideline of University Thesis Writing. Korang buka. Korang refer je sini. Macam mana format dia. Dia punya border apa semua. Ayat dia macam mana. Gap antara paragraf tu berapa apa semua, margin, semua ada kat sini. Korang refer je. Table ni format macam mana. Segala-galanya ada dekat sini. Okey. Kalau saya biasanya saya akan tengok format thesis student ni. Kalau macam formatnya teliti, memang saya yakin lah dia buat kerja dengan teliti. Sebab benda ni simple je. Penulisan ni lebih mudah daripada kita buat projek tu sendiri. Okey, jadi kalau macam dia teliti dengan penulisan, maknanya dia buat kerja yang lain-lain tu memang teliti lah. Okey, kemudian saya nak kongsikan tentang platform yang terlibat sepanjang PSM ni. Okey, so PSM 1, platform yang terlibat ialah SMAP Online dan Otter. Okey. So SMAP Online ni waktu awal-awal lah untuk korang submit title, objective scope dan expected outcome berserta e-logbook. Okey. Untuk submission apa-apa selepas tu korang kena submit dekat Otter. Okey. So project report proposal dekat Otter, application for appointment of course supervisor korang hantar dekat Otter. Untuk Q&A session untuk semasa ni kita akan buat secara face to face atau online. So online boleh guna mana-mana medium. Boleh guna Microsoft Teams, boleh guna Zoom, boleh guna Google Meet dan sebagainya lah. Okey. Kalau face to face memang satu cara lah, memang berjumpa lah. Untuk PSM2 dia ada penambahan platform sikit. Okey, masih menggunakan SMAP Online untuk revise information tentang PSM dan pengisian e-logbook. Okey. Untuk PSM2 dia ada penambahan assessment iaitu technical report. Okey, yang tadi kita sebut tentang project report kan. Okey, project report ialah full report lah tentang keseluruhan PSM ni. Okey, apa yang korang buat, apa semua. Okey, technical report ialah penulisan teknikal yang mana adalah ringkasan daripada full report ni. Okey, yang ini kita akan submit ke dalam PIAT system. Okey, PIAT ni stand for Progress in Engineering Application and Technology. Ia adalah publication untuk PSM FTK. Okey. And then submission final report kita guna Otter lah. Okey, final report dan form C kita akan submit ke dalam Otter. Okey, apa-apa presentation schedule dan list panel akan dikeluarkan di Otter. Okey. Untuk
Q&A session, sama seperti PSM1, kita masih menggunakan dua kaedah, iaitu face to face dan online. So online boleh jadi Google Meet, Microsoft Teams dan sebagainya lah, asalkan nampak ada two way communication kat situ. Okey. Selepas final report ni dah di-revise, okey. So kita hantar ke dalam sistem e-report. Yang ni nanti korang cuba refer ke dalam website FTK tadi, macam mana nak gunakan ni lah, nak gunakan sistem e-report ni. Okey. Yang revise technical report ni, selepas kita hantar technical report ke dalam pihak sistem, okey, akan ada komen daripada reviewer. So yang technical report korang ni tadi, akan ada beberapa panel examiner akan tengok, review dan komen technical report korang ni. Jadi korang kena revisekan technical report ni, and then buat pengetulan, hantar. Okey, hantar balik ke dalam pihak sistem tadilah. Okey. Sebelum nak hantar final report ni, okey, korang kena check plagiarism. Plagiarism ni nak tengok ketulinan penulisan korang ni. Okey. So nak check plagiarism ni, kita check menggunakan Turnitin. So yang Turnitin nanti pihak PTTA dia akan maklumkan lah, sebab ada perubahan. Untuk semasa ni akan ada beberapa perubahan tentang penggunaan Turnitin ni. Nanti pihak PTTA mungkin akan menghuraikan pasal Turnitin ni dalam talk series 3 mungkin. Okey. So final submission. Final submission semua kita hantar dekat author. Okey. So nanti apa-apa kita akan maklumkan dia punya flow ni nanti dalam website FTK. Okey, kita pergi pada PSM assessment. Okey. Untuk PSM 1, report korang ni dia terbagi pada dua markah. Okey, so 45% ni adalah markah daripada supervisor dan 25% ni markah daripada panel. Okey. So e-logbook 15% markah keseluruhan PSM 1 ni, okey, diberi oleh supervisor. Dan markah keseluruhan presentation, okey, kita pergi kepada PSM assessment. Okey, yang ini penting sebab kita buat PSM ni sebab nakkan markah, nakkan grade. Kalau boleh nak A+ lah kan. Okey, so untuk PSM 1 dan PSM 2 ni, dia punya pemarkahannya berbeza. Okey, untuk PSM 1, okey, keseluruhan markah ni berangkumi report, okey, e-logbook dan markah presentation sewaktu Q&A. Okey, so report ni, yang memberi markah report ni bukan seorang individu saja. Okey, so yang beri markah report ni ramai. Terdiri daripada supervisor dan panel. So panel akan menyumbang 45% markah report dan panel akan menyumbang 25% untuk markah report. Okey. Untuk e-logbook, supervisor akan menyumbang keseluruhan markah, iaitu 15% daripada keseluruhan markah PSM ni. Okey, untuk presentation, panel akan memberi markah keseluruhannya. Okey, iaitu 15% daripada keseluruhan markah. So markah presentation ni ialah sewaktu Q&A nantilah. Okey. Untuk PSM 2, okey, ada beberapa kriteria yang kita akan tengok. Okey, first, e-report. So e-report ni markah 35% daripada supervisor dan 15% daripada panel. Okey, ni total markah daripada keseluruhan ya. Okey, untuk e-logbook, supervisor memberi keseluruhan markah iaitu 15%. Okey, untuk technical paper, supervisor akan beri 10%, panel akan beri 15%. Okey, untuk presentation, panel akan beri keseluruhan markah. So full mark dia 10% lah.
Okey. So untuk kedua ni, supervisor memberi markah 60%, panel akan memberi markah 40%. Okey. Saya harap korang fahamlah benda ni. Penting ni. Jika korang gagal menghantar report ni kepada panel, okey. So korang hilang 40% daripada markah keseluruhan. Okey. Jika korang tak hantar e-report, okey, pelajar akan ditahan dari graduasi. So e-report ni untuk PSM2, jika tak hantar, so akan ditahan daripada graduasi lah. Okey. So markah dah okey. Tapi sebab tak hantar e-report, tak boleh nak graduate. Itu saja taklimat saya pada kali ini. Di akhir video ini, saya akan berikan kuis. Sila scan QR code untuk menjawab kuis tersebut di akhir video ini. Sekian, terima kasih.